dia ada macam glitch dekat tengah-tengah. Saya dengan stewardess tu pandang sama sendiri macam, saya nak tanya sikit, ada kisah seram tak masa you jadi pembantu? Ada sekali yang saya rasa macam seram. Okey, masa tu flight malam. Okay, which is kalau flight malam kita akan landed pagi lah. Masa tu dalam pukul 8.30 rasanya landed dekat KLA. And then masa tu bila kita dah landed, passenger nak keluar. Biasalah kru akan duduk belakang lah tunggu passenger tengah disembak kan. Mai duduk depan toilet masa tu, depan lavatory. Mai duduk depan lavatory, Mai bersandar dekat pintu lavatory lagi satu. And then masa Mai sandar tu, Mai tengah pandang passenger keluar. Tiba-tiba pintu lavatory depan Mai ni dia terbuka. Dan bila Mai pandang, Mai nampak ada tangan yang macam ada orang kat dalam, tangan dia macam tu dekat pintu tu tau. Dia macam buka pintu daripada dalam. Benda tu macam mustahil kan, tapi Mai nampak tangan orang tu macam tu. And then masa tu ada juga kru seorang lagi. Kita orang macam berpandangan, Mai pandang dia macam, siapa buka pintu? So dia pandang, dia macam tak cakap apa, dia macam terkejut. Sebab basically dia lagi nampak apa yang jadi. Sampai berhadapan macam ni, kru tu dekat sini. So macam, kita macam, okay, siapa tu? Lepas tu terus kru cakap, ini kapal apa? Which is kapal tu memang orang kata popular dengan kisah-kisah mistik lah. Itu one of it lah. Masa tu pagi. Pagi. So cabin gelap. Masa tu dah landed. So basically memang terang. 8.30 pagi macam rasa macam benda tu macam adakah kita terlalu penat sebab flight malam kan? Penat sangat. Bukan halusinate yang penting lah. So memang main nampak tangan tu, tangan macam tangan orang tua. Macam ada orang. Nampak ke apa? Saya nampak tangan dan pintu tu terbuka. Yang kawan memang nampak pintu tu terbuka sendiri. And benda pedal tu memang nampak ada macam memang nampak ada orang. Macam tu. So lepas tu apa jadi? Lepas tu kita orang memang mendiamkan diri. Kita orang terus macam okay, jadi kapal apa yang kita naik ni? Kapal kan ada nombor registration dia kan. So kita cakap okay betul lah, memang kapal ni ada problem. Tapi memang kawan tu memang sepanjang flight tu pun dia macam nak pergi mana? Nak pergi depan, nak pergi report kat ICC kan. Dia macam tak apalah, biar pergi report sebab dia takut duduk belakang seorang. Macam tu. Memang penakut ke saya penakut? Saya tak tahu, tapi dia takut lah. Okay, you okay. Kisah-kisah seram ni mungkin ramai orang yang berpendapat banyak kisah-kisah seram. Apa you rasa benda ni kebetulan ataupun memang betul ada yang you pernah dengar cerita-cerita sebelum ni ke apa? Okay, kisah macam basically yang kalau cerita-cerita yang kita tak pernah lalui ni kita dengar daripada sini lah. Benda tu mana-mana pun ada. Kadang-kadang bila kita fikir atas kapal ada, tapi pada Mai ada je kot sebenarnya. Sebab kadang-kadang tu benda ni tak tahulah seram ke tak, tapi benda ni pelik lah. Masa tu dekat Denpasar, kita orang buat head count. Ada lebih 2 passenger bila ICC kira dan kru kira. Tapi bila ground staff kira, dia cukup-cukup. So masa tu kita orang memang delay dekat Denpasar disebabkan itu. Kru check ada 2 lebih. Ground staff check cukup-cukup. So balah jugalah rasa tu macam okay, sampailah sebab masa tu Mai ingat one of the crew tu macam cakap janganlah kacau. Dia cakap macam tu kot. Rasa dia cakap macam tu, tapi Mai macam tak apa lah. Masa tu Mai masih baru kan. Mai macam tak ambil pot sangat. Lepas tu kira cukup-cukup. Benda tu nak cakap senang tak senang, tapi dia pelik lah. Macam okay. Kejadian pelik lah. Kejadian pelik lah. Okay. Alright. Oh my god. Cerita seram ni bermula pada kisah dia lama sebenarnya. Kalau siapa boleh buka newspaper balik ke, check balik kat internet, Google ke, carilah gambar yang ada dekat Malaysia ni. Waktu tu tak adalah Facebook segala bagai, lama dah ni. Saya tak ingat tahun berapa, tapi kalau korang Google, korang cari gambar yang ada kapal terbang, kes kat Malaysia, ada kapal terbang, belakang dia ada keranda yang ikut. Memang betul, korang cari memang ada. Okey. So kapal terbang tu dia ada nombor plate. Setiap kapal terbang ada nombor plate. Dan bagi seorang pramugara, kita akan ingat nombor plate tu. Tapi sekarang dah bukan pramugara, aku dah lupa dah. Rahsiakan, nanti korang tak nak naik pula kapal terbang tu. Okey.
So kapal terbang ni setiap kali kita jumpa je, kita akan extra berjaga-jaga. Keselamatan tu memang kita dah jaga dah. Passenger tu kita jaga dah. Kali ni spiritual. Kena jaga spiritual kalau naik kapal terbang mic cali apa kat belakang ni. Kalau siapa kru-kru yang tengok yang ingat, sila letak komen kat bawah. Okey. Jadi kat cerita saya memang kita dah tahu lah. Semua orang tahu bang. Kita orang tahu bang kapal terbang tu memang jadi legenda sebab kisah seram dia. Dan dengar-dengar kabarnya, kapal terbang tu dia tidak akan naik stop tidak akan rest dekat Kuala Lumpur. Dia akan rest dekat tempat lain daripada Kuala Lumpur. Yang paling utama sekali adalah, yang paling jadi banyak sekali adalah kat Kota Kinabalu, Sabah. Kuching Sarawak pun dia akan park juga kat situ. Dia biasa kat tempat tu. Nak jadikan cerita, kami ni bersama kru-kru 6 hari, 6 days straight. 6 hari kami tak balik ke Kuala Lumpur, kami travel je, buat je dalam domestik sahaja. Tapi ini kisah seram adik-beradik atas kapal. Jadi, kita orang dah berada di Kota Kinabalu, bermalam di Hotel Hyatt, dan kami akan meneruskan perjalanan ke Kuala Lumpur menaiki pesawat. Dan waktu tu kita tak tahu lagi kapal terbang tu betul atau tidak. Kalau kita nak tahu dia sah atau tidak kapal terbang tu, kita kena tunggu waktu pagi kami nak bangun tidur, kami dah ada briefing dekat hotel tu, baru kami dapat pastikan betul ke kapal terbang tu. Atas kapal terbang sebelum sampai Kinabalu tu memang kami dah berdoa, janganlah dapat kapal terbang ni, janganlah, kami dah doa dah. Tapi bang, yang bestnya, bila sampai ni, kadang-kadang flight yang paling awal sekali keluar daripada Kota Kinabalu, Sabah, adalah yang paling awal. Bukan, kita kena bangun dalam pukul 3. Pukul 4 tu dah kena sampai ke airport dah. Kebiasaannya flight yang keluar pagi ni, kita akan menaiki transport bersama-sama dengan kapten, jurupandu kapal tu. Jurupandu juru terbang kapal tu. Aku takut kalau bahasa Melayu ni, hantar engkau lah. Turun bawah, kita pergi briefing. Bila pergi dekat briefing tu, waktu tu stewardess saya perempuan. Leading saya perempuan stewardess. Dia pun mengumumkan yang kapal terbang yang kami akan mengendalikan adalah kapal terbang yang masuk dekat surat khabar yang belakang tu ada keranda kapal terbang tu. Kemudian nak bermulanya kisahnya pula, kau tengok bunyi kapal terbang dah. Pilot waktu hari yang berkenaan tu, dia tak nak naik transport sama dengan kami bang. Dia tak nak naik transport sama dengan kami. Malah dia bertolak dahulu sebelum anak kapal ni bergerak. Jadi kita orang enjoy lah, tak ada pilot dekat dalam transport. Kan? Bangun pukul 3 pagi mengantuk, tidur kat main sedap lagi. Tidur kat transport daripada Hyatt tu sampai dekat. Tapi waktu tu kira tak ada cerita-cerita pelik pun. Tak ada siapa-siapa terasa ke, tak ada langsung. Sampai tarik bagasi dengan beg-beg semuanya. Tapi kami belum balik lagi. Tapi kami baru saja nak pergi ke Kuala Lumpur dan patah balik ke Kuching, tak salah kami. Kami turun balik jalan-jalan sampai masuk saja ke dalam kapal terbang tu bang. Saya waktu tu ditugaskan dekat hujung ekor kapal. Duk bang. Feeling bang nak naik kapal terbang bang, nak bertugas bang. Cut back bang. Tiba-tiba all crew in front please, in front. Terkejut bang. Saya terkejut, semua terkejut. Kenapa kami dipanggil ke depan pula? Yang panggil tu bang kapten. Kapten tu panggil. Jadi saya tak sempat angkat lagi beg nak simpan dah bersiap. Tak. Terus letak, bergegas ke hadapan, kami berkumpul, maka kapten tu berdiri dekat depan kami semua, anak-anak kapal. Ayat dia keluar. I know this is morning flight. Why you all rude to me? Bang, saya bela bang. Kami tengok muka masing-masing, kami cakap, kurang ajar. Sempat pula kita kurang ajar. Semua bela. Tapi kami diam, kami hormat. Kemudian kapten tu cakap lagi, semua daripada kamu ni bila saya masuk dalam kapal terbang, tak ada siapa pun sambut saya, greeting saya dengan good morning. Tak pandang pun saya.
Awak ingat saya ni apa? Ha? Pemandu apa? Pemandu bas? Kena marah bang. Kena marah. Leading saya yang cantik jelita waktu tu pun cakap dekat pilot tu. Kapten. Kami baru sampai. Ceng. Air meremang leher aku setiap kali cerita. Jadi, kapten tu terus diam. Kapten tu terus, lepas dia diam beberapa saat, dia terus tanya kepada leading. Pukul berapa transport you? Saya nak tengok rekod. Ya, memang sah. Kami bertolak setengah jam selepas dia bertolak. Dan betul rupanya yang dia nampak tu, yang dia jumpa tu, bang, bukan kru sebenarnya bang. Kapten ni, dia tak tahu sama ada kami datang lebih awal atau lebih lewat daripada kapten sebab dia dah transport. Bila dia sampai masuk dalam kapal terbang tu, siapa pernah naik dengan Malaysia Airlines, masuk tu, kita ada soal kan? Ada seorang stewardess berdiri menghadap ke, macam dia berdiri tapi menghadap ke arah yang bertentangan daripada kapten. Bila kapten tu masuk, dia tak angguk, dia tak cakap, dia diam. Itu yang kapten tu ingatkan kita orang. Rupa-rupanya bukan kami. Dan kapten tu terus diam dalam kokpit dan kami melakukan tugas seperti biasa, tapi tak habis di situ. Tak. Cerita seram ni tak habis. Siap. Kapal terbang semua orang dah masuk, semua kita pun nak take off. Alhamdulillah akhirnya take off juga dengan kapal terbang. Korang nak tahu tak? Setiap kali kita take off, saya bekerja kat belakang sebagai langkah keselamatan. Saya akan pandang, kami akan menghadap ke arah bertentangan dengan penumpang. Tapi kami disediakan ada cermin untuk lihat apa yang penumpang-penumpang kat belakang waktu take off. Takutlah ada barang jatuh ke, ada orang lupa lupa pasang tali pinggang ke, apa-apa saja. So kita cuba pantau lah. So lepas kejadian menyeramkan itu, kami anggap dah selesai saja di situ. Tapi tidak rupanya, sewaktu kapten tu dia nak take off, sebab dia awal pagi, jadi lampu dalam kapal terbang tu dia tutup. Sebab gelap keadaan di luar, so ditutup bagi langkah keselamatan. Waktu take off tu, cahaya matahari macam nak masuk subuh, nak nak dalam tu gelap-gelap tu, dia ada macam glitch dekat tengah-tengah. Saya dengan stewardess tu pandang sama sendiri macam serius. Yang saya nampak adalah anak kecil yang berada dekat laluan. Yang korang lalu tu, rambut panjang. Tak. Sebab dia muncul dan dia hilang waktu seolah-olah seperti cahaya ada ke tak ada. Sewaktu nak take off kan Kota Kinabalu. Dan dalam kapal tu gelap Gelap waktu tu. Sebab kat luar pun gelap, so kita tutup lampu. Nak take off. So dia nampak. Kena nampak kelibat. So itulah pengalaman saya kepada anda semua. Okey, saya dapat tahu awak produk sekarang. Alah, hai. Sikit. Ada orang jual sambal. Ini daging masak hitam seram saya. Yang mana dia punya resepi dia tu adalah daripada kenduri kendara. Macam, yelah PKP sekarang tak banyak kenduri. Dan biasanya kenduri kendara ni masak-masak kampung-kampung, mak-mak, opa-opa. So itu yang diadun jadi macam ni. Dia bukan masak sambal hitam bukan. Ini resepi awak ke? Ini resepi semua orang kot. Tak bolehlah nak mengaku kan waktu kenduri kan. Yes, ikut cita rasa kenduri kendara yang saya nak datang. Yang aku tak datang tu tak ada daging masak merah. Daging masak merah. Tak ada daging masak hitam lah tu. Untuk menghilangkan kerinduan waktu PKP ni, yang mana kita nak rindukan kampung halaman, suasana kampung, rasa kampung. Daging masak hitam.
Awesome. Boleh nak dapat kat mana tu? Boleh dapat dekat ejen-ejen yang sah. Main now ejen kau. Dan juga kat IG saya lah. Kat IG saya nanti dekat saya punya bio tu ada list-list ejen-ejen yang berdekatan dengan korang. So yang mana tak dekat tu boleh dapatkan kat Shopee ataupun direct pada saya. Nanti saya akan alurkan pada ejen dan stokis lah. Dan ini di-pack segar. Masak-masak terus pack. Dengan restock boleh tahan lama lah, setahun. Saya letak sini setahun boleh tahan lama. So rasalah Zarul. Okey. Sedap. Sama. Keadaan yang ada sekarang, masanya akan tiba kepada semua rakan-rakan yang masih lagi terbang ataupun yang sudah meletakkan sayapnya. Be strong. Together, saya percaya kita akan boleh survive benda ni. InsyaAllah, kuatkan hati je. Kuatkan hati je lah, insyaAllah. Sebab kalau kita boleh survive zaman COVID ni, percayalah kita akan boleh, kita akan hidup bahagia dan berjaya selepas ini pastinya. Sebab ini adalah yang paling susah. Tapi kalau dia lagi susah, aku tak tahulah kan. Okey? Okey, terima kasih sikit. Sama. Kita pun kita tak sengaja je ni. Ya. Makan-makan dengar cerita seram dia tu cakap okey kebetulan kamera ada, kita jalan. Jalan je, kasih jalan je. Terima kasih Zili, all the best Okay, thank you.